Kan? Orang yang di Taif, penduduk Taif yang baling Nabi makin pun, Nabi sampai malaikat dah offer dia, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Ya betul. Hari ni 100% penduduk Taif Islam. Ini Islam semua. Kita siap boleh melawat ke Taif lagi. Kan? Baru dia saya pergi ke Taif ziarah, sajuk lapis tu. Menghijau dah gunung ganang, bukit bukau tu. Nak khabar apa? Betul lah tanda-tanda kiamat dah okey. Akhir zaman hijau, menghijau kok rumput, mungkin boleh cakap rumput kapet baru pasang. Kayak bukit tu nak kapet apa Nampak torang kambing-kambing kat celah-celah tu, nampak. Itu dia. Bayangkan ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj dulu, Nabi naik ke langit. Sebelum tu Nabi dibawa berjumpa, Jibril bawa berjalan sampai jumpa macam-macam peristiwa. Yang last dulu saya ceramah tu Isra' Mi'raj ke? Bukan, Maulud dah. Tak ingat, biasalah. Ceramah biasa-biasa je. Tapi bagus. Saya terasa macam English Premier League, ada backdrop ceramah tu okey tu kan. Alasan anda lah surau ni dia standard jago kan. Betul, kita kalau buat sesuatu buat keadaan terbaik, orang pun nampak bagus, ilmu kemas. Dia siap ada ruang kan, ada ruang khas untuk ceramah. Cuba tengok backdrop tu dalam kamera macam tu nampak. Hal ni air ruang yang ada kan. Sedap kan. Tak, tapi maknanya dia nak tunjuk yang terbaik. Betul, kreatif kan. Jadi kita ni kadang-kadang kita nak tengok dalam keadaan kita ni dengan Nabi ni tadi kan? Nabi dan peristiwa jumpa peristiwa Isra' Mi'raj tu digambarkan nampak seorang perempuan tua bongkok 3, dan Jibril kata, wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Bayangkan, zaman Nabi dah tua dah dunia ni. Zaman kita lebih lagi. Itu sebab benda-benda pelik ni tak heran. Benda pelik tak heran. Benda baik jadi heran. Tu sekarang lah tu. Orang hari-hari pergi surau, heran lah. Rajin nak dia pergi surau, heran. Dia dah lama tak surau, biasalah tu. Orang sibuk, tak ada apa kan? Dia mengumpet, dia kutuk orang, tak guna punya manusia, ni tak berguna, nama jadi ketua kampung contoh kan. Biasalah tu, zaman viral. Dah biasa. Benda yang pelik-pelik itu dah tak pelik lagi dah. Benda baik jadi pelik. Pening tak pening? Tak pernah terbayang itu geng-geng yang berkecuali daripada lelaki dan perempuan menuntut hak dia kat toilet tu. Tak pening gitu. Dia berdehem macam jantan. Bayangan dalam bilik air tu yang buruk banget nak buat tu dia. Tu macam-macam. Semain Jumaat hari apa Ustaz? Seorang ni. Tu pun pelik ke tu. Ustaz, semain Jumaat hari apa? Saya jawablah, hari Rabu. Bukan Jumaat kau, kau tanya apa? Sebab benda tu dah tak pelik. Orang tanya-tanya soalan bukan. Kalau dulu memang kau dah penampak yang tanya macam tu. Tapi dia tanya memang betul, dia tak tahu. Sebab ada cadangan semain Jumaat buat hari Sabtu. Nak ngelakkan kesesakan lalu lintas. Apa poning-poning, tukar aja cuti. Bukan semayang tu. Semayang tu nak mau semain Jumaat. Kenapa hari apa ni? Kau tanya kambing pun tahu. Bing, semain Jumaat apa? Jumaat lah. Dan nak mau semain Jumaat dah. Orang boleh tanya, bayang dah. Kan? Tak payah tukar semayang. Cuti kita tukar. Selaraskan satu Malaysia. Cuti Jumaat satu. Senang. Hari Khamis 3.30 dah boleh balik. Bila 3.30 hari Khamis balik, barulah botu malam tu boleh konsentrate nak baca Yasin.
Jangan fikir yang lain. Kan dia dah terbayang lain. Dia tak ya pula. Malam tu tonang, baca Yasin tak terkoja-koja, besok cuti. Malam kan masih boleh beraktiviti lagi. Kan sambung baca Yasin tu di rumah bersama isterinya di dalam bilik. Yasin, panjang Yasin. Yang faham, tak faham sudah. Kan? Ya, mama tu. Barulah semayang Jumaat. Anak-anak ni rasa macam mana kita semua rasa masa kecil-kecil dulu. Saya dulu masa kecil hari Jumaat rasa memang dah pukul 12 dah siap dah. Arwah abah bawa naik motor pergi semayang Jumaat. Balik sampai rumah isteri mak saya dah siap dah hidangkan makan tengah hari. Lepas semayang Jumaat baru makan. Tak ada terkoja-koja apa benda pun tak terkoja-koja. Okey. Semayang Jumaat macam semayang raya. Macam tu lah. Kan? Banyak manfaat sebenarnya. Kalau kata teruk nanti ekonomi terganggu, elok Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah semua dah lama dah selamba Jumaat Sabtu tak ada rasa apa pun. Kan? Contohlah. Kita tengok dikejutkan pula peristiwa seorang perempuan beragama Islam, student di IPT, Institusi Pengajian Tinggi, bertudung litup elok orangnya, sama-sama pergi ke majlis meratapi kematian artis Korea yang bunuh diri. Dia pun nangis, kata dia pun nak mati sama. Ditegur oleh mufti wilayah, dia langsung, dia tahu apa? Dia pula sang mufti. Nak beritahu apa? Itulah keadaan hari ini. Balik-balik, kan Nabi dah pesan, aku tinggalkan kamu dengan dua perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah aku. Nabi dah tinggalkan untuk kita clear. Nabi tinggalkan Quran, bukan tinggalkan kitab dah. Itu sebabnya saya kata tadi, jangan kita baca saja, kita kena fahami maknanya, isi kandungannya. Sekarang ni alhamdulillah banyak surau dan masjid dah buat kuliah asas bahasa Arab. Dia belajar lah sikit paling tidak, dapat skotul 2 faham lah. Tak adalah kau nak tipu ke orang. Oh ni maksud boy. Jadi dia baca tu boleh agak-agak maksudnya. Kan? Tu lah. Sunnah Nabi hidupkan. Dah tahu Nabi, akhlak Nabi yang terbaik. Nabi daripada kecil dah tunjukkan pribadi teladan Nabi yang baik. Nabi waktu dia usia remaja, dia nampak makcik tu, makcik berbangsa Yahudi angkat barang, makcik boleh saya bantu makcik. Tengok adab, boleh saya bantu makcik, baiknya anak ni. Tengok balik, anak kita macam tu tak? Nampak orang tua, kalau kita tak suruh dia tak buat. Kadang-kadang kita suruh pun dia tak nak buat. Itu lagi tahu. Ada. Ini kita tak sampai suruh, kita tahu dia sendiri akan tolong. Makcik boleh saya tolong? Dia sendiri tanya. Ada tak anak kita capai tahap macam tu? Dia capai tahap macam tu waktu umur 25, ada hasrat dengan anak makcik tu. Itu mungkin tak payah suruh. Kan? Makcik boleh saya bantu? Baiknya anak ni, ya Allah. Tak apa, makcik boleh kat sini. Tak apa makcik, saya memang tak boleh tahan. Menitis saya, mata saya nampak orang macam makcik mengangkat barang berat macam ni. Saya tak boleh makcik. Yang buat nak, baik ada makna, kata Piramli. Kan? Dalam cerita Piramli tu kan, baik ada makna tu. Kan? Nabi kata makcik bangsa Yahudi tu, makcik boleh saya tolong? Baiknya anak ni, anak pada mana? Saya pada Mekah makcik. Pada Mekah? Kamu baik-baik, jaga-jaga. Kenapa makcik? Ada seorang budak kat Mekah tu, nama dia Muhammad, jahat budak tu. Dia tak tahu yang tolong Nabi Muhammad ni. Kalau kita lah yang dengar dialog macam tu, macam mana kita buat? Terampih barang. Bab aku tolong untuk agak macam tu kan. Nabi macam mana? Nabi senyum je, Nabi angkat kat barang tu sampai kat rumah makcik tu, dah letak barang, makcik tu tanya, terima kasih lah nak ambil duit upah ni. Tak apalah makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak? Kalau kita, adab kita mungkin cover jugalah. Tak apalah makcik, nama saya tak penting. Cuy, macam tu lah kan.
Tapi Nabi tak menipu. Siapa nama anak ni? Sayalah Muhammad yang makcik sebut tadi. Apa ranjat makcik tu? Nabi pun berlalu dan seorang demi seorang tahu. Nabi bukan baik dengan makcik, dengan semua orang Nabi baik. Dan bila Nabi baik dengan semua, akhirnya semua mengiktiraf akhlak Nabi memang yang terbaik. Sampaikan Nabi panggil semua kaum Quraisy apa semua yang ada masa tu di Mekah, panggil semua kemari. Apa hal wahai Muhammad? Kalau aku kata ada di balik bukit, di balik gunung ni ada tentera berkuda sedang bersiap sedia nak menyerang kita, kamu percaya ke tak percaya? Tentu kami percaya. Kalau datang pada mulut kau, maka ketahuilah, sembahlah Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang benar dan agama kita adalah agama yang benar. Abu Jahal masuk tu, celakalah kau Muhammad kalau kau panggil kami sebab ini. Macam-macam Nabi, kono hino, kono kutuk, kono apa. Tapi adab Nabi macam mana? Macam tu juga. Nabi tak balik. Nabi semayang, Nabi sujud. Tengah sujud, bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab ambil isi paut unta, letak kat tongkok Nabi. Dia hina Nabi macam tu sekali. Nabi bangun semayang macam biasa bagi salam, Nabi tak balik. Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah yang terbaik, ya Allah. Takut bini Abu Jahal dengan Abu Lahab dengar doa tu, takut. Tu keadaan ni.